Tetapi berapa ramai di kalangan kita yang mengambil tindakan untuk memastikan impian itu tercapai. Jadi di sinilah platform yang kita sediakan kepada umat Islam di luar sana, bagaimana mereka mampu ke Tanah Suci bukan sekali, insya-Allah setiap tahun, dengan kuasa tindakan yang akan kita kongsikan dalam program-program latihan yang kita jalankan di seluruh Malaysia. Dan saya yakin dan percaya ramai di kalangan kita akan mencapai apa yang mereka impikan dengan bukti berjaya. Dan impian ke Tanah Suci bukan sekadar mimpi, tapi anda pasti mampu merealisasikan mimpi ini, insya-Allah. The best. Sangat luar biasa. The best. Itu yang sangat hebat, sangat mantap. Saya banyak dapat input yang bermanfaat. Perubahan yang sangat luar biasa, perubahan yang sangat ketara. Inilah salah satu wadah perjuangan yang saya cari selama ini dan tidak ada dalam mana-mana penerangan atau preview daripada syarikat lain tawarkan pada saya sebelum ini. Okay, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua? Boleh komen di ruangan chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi terbaik, terima kasih tuan. Waalaikumsalam Puan Sabaria. Okay, terima kasih semua. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar semua? Adakah anda dah bersedia? Pada malam ini kita akan bersama dengan Tuan CEO kita. Okay. Dalam Sembang Santai bersama dengan Ustaz Haji Abdullah ARS, Strategi Bisnes Manasik 2024. Tuan-tuan dan puan-puan, sedar tak sedar, esok dah habis dah bulan Januari kan. Dah habis dah bulan pertama kita. Jadi kita nak kenal, kita nak tahu, kita nak faham lebih dalam lagi apa bisnes bersama dengan Manasik, dengan projek RM3T. Kita dah rungkai dah sebelum ni kepada mereka yang hadir induksi kan, 27 Januari sebelum ni, RM Rahsia Manasik 3T, dan banyak lagi lah akan dikongsikan oleh Ustaz Haji Abdullah untuk kita berbisnes tahun 2024. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya anda semua dah bersedia, boleh type di ruangan chat 1. Tulis di ruangan chat 1. InsyaAllah kita buka majlis kita dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Okey, itu dia satu. Okey, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tu saya nak tanya, adakah anda semua kali pertama join Zoom, join sesi bersama dengan kami? Kalau first time nampak muka saya kan, first time akan bersama dengan Ustaz Haji Abdullah, boleh type di ruangan chat 2. Mungkin ada sahabat-sahabat yang dalam ni yang ajak tuan-puan datang ke taklimat pada malam ni kan, sembang santai tentang manasik. Apa itu manasik, apa bisnes kita dalam industri rukun Islam kelima ini. Kalau ada boleh tulis di ruangan chat 2. Okey. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, tanpa melengahkan masa, okey, saya akan menjemput Ustaz Haji Abdullah ARS bagi menerangkan kepada kita, membimbing sesi kita pada malam ini insya-Allah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah? Mudah-mudahan walau di mana anda berada, masya-Allah, pagi pagi. Kita malam pun kita nak pagi juga. Bawa semangat pagi. Kan? Bawa semangat pagi dalam kehidupan kita. Setiap masa adalah pagi bagi kita, insya-Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita ada lebih kurang hampir 39
39 yang hadir pada sesi khas pada malam ini. Hari terakhir bulan Januari tahun 2024 yang mungkin tak mungkin lagi berulang lagi hari ini. Kan? Tak ada lagi dah hari ini. Kan? Januari 2024, 31 bulan dah tak ada dah. Okay, besok kita akan melangkah ke bulan baru tahun yang samalah. Tahun belum berubah, tahun 2024 lagi. Cuma kita nak melihat beberapa sudut, beberapa apa dia panggil perancangan-perancangan ke depan. Sebab kita baru bermula tahun baru, baru sebulan. Kita ada 11 bulan lagi dalam bulan ataupun dalam tahun 2024 kan. Kita ada lagi banyak lagi masa, tapi masa tidak menunggu kita. Kan? Masa tidak, dia tidak dia tak tunggu dah. Kan? Dia akan terus mengira, menghitung masa, menghitung waktu. Tahu-tahu dah masuk bulan 2, bulan 3, bulan 10, dah tahun baru lagi. Kan? Dari kita pun tak ada buat apa-apa lagi. Kita pun tak capai apa-apa lagi dalam matlamat hidup kita kan. Jadi sayanglah. Okey, baik. Okey, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. So malam ini kita nak melihat kembali, kita nak melihat apa dia panggil, apakah strategi, apakah perancangan kita untuk tahun 2024 ni. Macam mana kita nak mengorak langkah lagi laju ke depan. Kan? Macam mana kita nak bermula dengan lebih baik, lebih cemerlang. Okay, saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan yang pada malam ini, mereka yang telah dihidangkan dengan pelbagai latihan, coaching, session kan. Jadi kita nak juga tahu bagaimana apa yang tuan-tuan dan puan terima, apa yang tuan-tuan dan puan dah dapat kan. Apa yang tuan-tuan dan puan dia panggil ialah next step untuk tuan-tuan dan puan nak bermula, nak melangkah dengan lebih baik, lebih laju, lebih ke depan lagi untuk menjayakan misi dan visi dan matlamat semualah. Khususnya mereka yang nak pergi melangkah menjadi tetamu Allah kan. Yang pertama sekali orang kata untuk kali yang pertama ni kan, mungkin ada yang dah merancang ke arah itu kan, dan mungkin ada yang sedang menyusun langkah dia nak pergi umrah kali yang seterusnya kan. Ada juga yang mungkin merancang nak pergi haji kan, haji yang pertama mungkin. Jadi kita dah kena ada satu direction, kita dah kena ada satu dia panggil apa, satu matlamat yang clear, yang jelas. Dan matlamat yang clear dan jelas dia tidak akan kita dapat kecuali kita meletakkan satu asbab ataupun meletakkan satu dia panggil sebab yang besar, ataupun disebut sebagai big why lah kan. Kita kena letakkan satu big why untuk kita melangkah dengan lebih laju. Kenapa aku nak capai umrah ni? Kenapa aku nak capai haji aku yang pertama ni? Kenapa aku nak kena pergilah umrah lagi? Kenapa aku nak jadi mutawif? Contoh kan. Jadi kalau tak ada big why, maka langkah dia pun kecil lah kan. Langkah dia pun tak besar kan. Dan punya hasilnya pun mungkin dapat, mungkin tak dapat kan. Sebab apa? Sebab kita tidak ada sasaran ataupun kita tak ada matlamat yang jelas, besar untuk kita capai untuk tahun 2024. Okey, baik. Okey, insya-Allah sekejap. Okey, baik tuan-tuan dan puan rahmati Allah. Insya-Allah malam ni kita ada siapkan sikit slide. Saya minta apa tim kita, Coach Fahmi untuk share dengan tuan-tuan dan puan tentang slide yang kita dah siapkan khas untuk tuan-tuan dan puan pada malam ni. Okey. Masih lagi berkisar tentang industri yang sama yang kita perjuangkan pada hari ini. Okey, Manasik, satu brand baru yang baru muncul dalam pasaran Malaysia. Okey, satu brand baru yang akan menjadi satu fenomena nanti insya-Allah, fenomena yang baik insya-Allah. Okey, satu brand yang mungkin insya-Allah akan jadi satu pelengkap kepada permasalahan dalam industri haji dan umrah. Harapan kita, okey, insya-Allah, amin, doakan. Okey, satu platform yang kita rasakan boleh memberikan peluang yang sangat-sangat luar biasa
kepada pencinta-pencinta umrah dan haji ataupun pencinta tanah suci Mekah dan Madinah. Okay, insya-Allah. Alright. Sebab itu kita datangkan dengan satu konsep, satu brand manasik. Okay, ada orang tanya dengan saya, mana dapat idea manasik ni kan? Alright. So dia bertepatan ataupun dia adalah daripada kalimat dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi sebut apa? Khuzu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik kamu. Maksudnya urusan tentang haji umrah ni urusan ibadah itu kena ambil daripada Nabi. Sebab itu orang yang nak pergi haji, nak pergi umrah, kalau dia tak ambil urusan ibadah itu daripada Nabi, dia akan jadi umrah Marlboro. Tak, bukan Mabrurah. Marlboro nanti. Haji pun sama. Sebab apa? Sebab dia tak ambil daripada Nabi SAW. Kan? Sebab itu ada dua cara ataupun dua prasyarat untuk kita nak dapatkan kesempurnaan dalam ibadah ataupun ibadah kita ni diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada dua je tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama adalah ibadah kita ikhlas semata-mata kerana Allah. Ikhlas semata-mata kerana Allah. Itu yang pertama. Maknanya kita buat nak berniaga ni pun tuan-tuan, kena niat kita sebab kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tuan-tuan dan puan-puan hari ni masuk dalam ruang ni, masuk dalam platform ini, niat semata-mata nak dapatkan komisen, nak dapatkan duit, maka tuan-tuan apabila tak dapat duit nanti, tuan-tuan akan hilang. Tuan-tuan akan hilang daripada radar. Sebab apa? Sebab niat dia memang nak dapat duit. Duit tak kita nafikan penting, tetapi niat itu kita kena betulkan. Sebab itu kita kena betulkan sama-sama. Baru permulaan tahun ni, apa niat kita nak bersama dengan manasik. Okay, itu yang pertama. Prasyarat dia. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, prasyarat untuk kita diterima oleh ibadah kita diterima oleh Allah SWT, apa saja ibadah lah termasuk haji dan umrah khususnya, adalah syaratnya adalah ittiba' sunnatan Nabi SAW, iaitu kita mengikut apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Kan? Kalau kita tak ikut apa yang Nabi sarankan, tak ikut apa yang Nabi ajar, maka dia akan terpesong dan dia akan lari daripada ibadah. Dia akan jadi sia-sia tuan-tuan. Sebab itu berapa ramai orang yang pergi haji umrah tuan-tuan hari ni, kan? Akhirnya mereka balik tuan-tuan, dia tak dapat apa-apa kesan daripada ibadah dia tu. Na'udzubillah. Kan? Bukan kata kita ni baik tuan-tuan, tak. Tetapi ini adalah satu kerisauan yang menjadikan kita nak berfikir tentang umat tuan-tuan hari ni. Sebab itu saya masih lagi konsisten, persisten dan committed untuk menjayakan misi nak mengajak ummah bersimpuh sujud di Baitullah. Kenapa? Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita tahu bahawa inilah asbab kita nak mengajak orang, kita nak niat kerana Allah Ta'ala, kita nak bawa orang, nak mengajak orang tentang betapa pentingnya ibadah kerana Allah, ikhlas kerana Allah, betapa pentingnya ibadah mengikut cara Nabi SAW. Sebab itu kita wujudkan 2011 dah, kita wujudkan Akademi Mutawif Training Consultancy. Kita start dengan ajar manusia, kan? Walaupun kita pun tak pandai kan, tapi insya-Allah kita bawa pakar-pakar untuk belajar, sebab ilmu adalah satu kunci untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita nak betulkan ibadah kita. Sebab itu manasik ni tuan-tuan. Kan, khuzu anni manasikakum. Tapi apa kaitan dia dengan brand? Satu dia panggil apa tu? Macam ialah kan dalam bisnes ni kita nak branding kan. Branding manasik. Kenapa? Sebab dekat situ tuan-tuan, ejaan dia ada sedikit unik kan. MANASEEK. Kalau ikutkan sepatutnya SIK kan, manasik. Tapi manasik kenapa? Sebab kita nak berhentikan pencarian anda. Maksudnya orang hari ni tuan-tuan nak pergi umrah, nak pergi haji, nak beli package nak buat badal umrah, badal haji, nak cari survey, nak pergi melancong, dia menggunakan banyak platform. Pergi kat Google, pergi dekat ni Google, pergi kat Facebook, pergi tanya kawan, tanya telefon, semua banyak cara lah. Jadi kita nak minta mudah-mudahan manasik akan jadi tempat orang mencari dekat sini. Maksudnya pencarian anda terhenti di sini.
So maknanya all in one solution for umrah and hajj adalah solusi untuk anda punya perjalanan umrah dan haji ada dekat sini insya-Allah. Kan? Kalau orang Melayu panggil mana ni kat mana kan? Dekat mana? Manasik lah. Sik tu kat mana? Pencarian, mencari bahasa Inggerisnya. Kan? Itu dia punya rahsia di sebalik perkataan manasik itu. Insya-Allah. Okay, next. Alright. Okey, tuan-tuan dan puan, okey, kita nak pergi kepada peranan. Okey, manasik international tuan-tuan, dia ada peranan yang besar kepada ummah. Okey, kalau tuan-tuan dan puan sudah bersama sebahagian daripada keluarga besar manasik, maka tuan-tuan dan puan peranan tuan-tuan pun sama juga. Cuma tidaklah sama macam HQ lah. Sebab itu dalam HQ peranan kita 3R. Kan? Yang pertama sekali kita kena ready kan. R yang pertama adalah ready lah. Ready maksudnya kita kena persiapkan kalau company sistem. Kan? Sistem dia kena siapkan sistem ini walaupun sistem takkan pernah siap. Kan? Adalah improvise, adalah benda-benda yang kita akan improve untuk kebaikan kan, tetapi kita kena sediakan satu platform yang teknologi yang terbaik, mendigitalkan apa yang manual sebelum ini. Sebab itu kita kena ready. Itu adalah peranan manasik kan. Dan peranan anda, apa yang anda tuan-tuan dan puan kena ready? Tuan-tuan kena ready dari segi apa? Dari segi persiapan ilmu, pengetahuan, faham, tahu strategi, kan? Macam mana nak melakukan. Persiapan itu perlu ada. Sebab orang yang merancang, orang yang tidak merancang, maka dia merancang untuk gagal. Maksudnya kalau kita masuk dalam industri ini, kita tak ada perancangan. Kita join manasik, orang bayar pun kita bayar. Datang kursus kita datang. Tapi kita tak ada mindset ready untuk kita nak berjaya. Maka kita merancang untuk gagal. Okay. Kemudian R yang kedua adalah recruit. So dalam industri, mana-mana industri tuan-tuan, yang melibatkan agency, yang melibatkan kita perlukan orang untuk menjadi sales and marketing kepada syarikat, kepada produk yang kita wujudkan. Maka kita tak boleh berhenti untuk recruit. Mana-mana industri pun kan. Kalau kita bekerja pun kerajaan pun ada satu jabatan perkhidmatan awam. Apa tugas dia? Rekrut setiap hari, setiap masa, setiap bulan dia ada rekrutmen. Kenapa? Sebab kita tak nak askar-askar yang ada tu kadang-kadang ada yang dah pencen, ada yang tak ada dah meninggal, ada yang macam-macam lah kan. Jadi kita nak tambah lagi kita punya pengaruh. Rekrutmen ni kita nak ramaikan kita punya pengaruh, kita nak ramaikan kita punya community. Sebab itu nak berjaya kena besar community tuan-tuan. Sebab itu orang yang ramai community, agensi yang ramai dia punya network dia, kan, influencer yang ramai dia punya network, dia nak berjaya cepat, dia letak apa pun meletup. Kan? Sebab apa? Sebab rekrutmen adalah satu aktiviti yang tak boleh kita berhenti. Kita kena buat, tak non-stop. Okay? Kemudian tuan-tuan, sebab itu target dalam rekrut ni, kalau dalam manasik sebagai HQ, kita target, kita nak ramaikan user tuan-tuan. User ni adalah pengguna. Orang yang download, buka dalam handphone dia, dia download kita punya app. Okay? Dan peranan tuan-tuan sama juga. Tuan-tuan pun kena rekrut user. Yang kedua, MC. Kita nak ramaikan agent. Kita nak ramaikan konsultan. Manasik konsultan. Maka tugas ini adalah tugas daripada HQ dan daripada MC itu sendiri. Kan? Dan kita juga nak expand kita punya bisnes tuan-tuan, rekrut. Kita tak boleh nak berbisnes hanya dekat kawasan kita je. Kita tak boleh berpuas hati. Okay? Sebab bisnes ini dia adalah bisnes yang global. Bisnes yang dia boleh pergi jauh. Maksudnya apa tuan-tuan? Apabila dia digital, maka the sky is the limit. Orang kata, as long as kita ada handphone, kita ada talian internet, kita boleh bisnes. Okay? Sebab itu, company punya fokus adalah nak meramaikan user, nak meramaikan konsultan dan nak expand bisnes kita di serata daerah di seluruh Malaysia dengan kita menawarkan program licensing iaitu sebagai manasik branch. So itu antara tiga benda, tiga
fokus utama kita. Jadi kalau tuan-tuan sebagai manasik konsultan, benda yang sama juga. Okey. Jadi target kita 2024, kita nak ada 1 juta user. Macam mana kita nak ada 1 juta user? Apa strategi dia? Kan user ni maksudnya yang download app kita ada 1 juta. Kan? Macam tak logik kan, tapi kita kena usahakan. InsyaAllah kalau kita ada strategi yang betul. Kemudian target untuk tahun ini juga tuan-tuan, kita nak ramaikan kita punya askar kita, ataupun kita punya jentera kita, kita punya konsultan kita, ejen kita. Kurang-kurang kita ada 5,000 askar, 5,000 jentera kita yang kita nak gerakkan di seluruh Malaysia. Dan yang ketiga, target kita juga tahun ini tuan-tuan, untuk MB kita, manasik brand, kita nak expand bisnes kita di 24 daerah sekurang-kurangnya. Maksudnya setiap bulan kena ada 2 daerah yang kita boleh kembangkan, orang nampak brand manasik itu. Kan? Dan alhamdulillah tahun ni kita dah dapat, dalam masa bulan pertama kita jalankan, so maknanya kita hit lah target kita untuk MB tu. Kan? Berapa MB kita dah ada? 1 di Kuantan, yang kedua di Hulu Langat, daerah Hulu Langat, dan insyaAllah kita dalam proses untuk bulan 2 ni kita ada 2 lagi yang kami ni akan kita materializekan, iaitu di Shah Alam, daerah Shah Alam ataupun Petaling, dan juga 1 lagi insyaAllah di Seremban. So ada banyak lagi daerah yang tuan-tuan dan puan yang besar lagi yang masih lagi belum diteroka. Maka kita nak kena maksud kita dah ada satu direction. Tuan-tuan dah faham, oh lepas ni aku boleh jadi ni, aku start dengan ni, aku pun boleh buka cawangan, contoh kan. Tapi cawangan ni dia terhad kan. Bila penuh kita close, tutup. So kita fokus pada manasik konsultan kepada manasik manager, itu saja. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, retain. Retain ni maksudnya 3R ni peranan kita. Selain daripada kita kena ready dengan ilmu, dengan sistem, dengan semua, dengan tentera kita, dengan kekuatan emosi, faham tentang, ready tentang apa, macam mana kita nak marketkan produk dan sebagainya. Kita rekrut jemaah, kita rekrut user, kita rekrut agent. Kita nak retain, ini satu benda yang rekrut senang tuan-tuan, nak retain bukan satu benda yang mudah. Retain ni apa? Kita nak maintain dia setia dengan kita, loyal dengan kita, follow apa yang kita buat. Benda ni yang paling susah sebenarnya. Rekrut senang, nak rekrut sehari 100 orang pun boleh. Tapi kita nak retain orang 100 orang tu macam mana? Sebab itu kita wujudkan dalam manasik punya ekosistem bisnes, kita fokus kepada training, kita fokus kepada coaching, kita fokus kepada mentoring. Kita ada setiap minggu ada buat preview. Setiap 2 minggu lepas tu kita ada buat apa? Kita ada buat coaching dan mentoring. Lepas tu kita setiap minggu, setiap hari Rabu kita buat hari usahawan. Kan? Kita ada discussion dalam grup. Grup WhatsApp, kita ada grup dalam Telegram dan sebagainya, Q&A kita susunkan. Ini antara cara. Lepas tu kita buat kempen-kempen. Boleh tambah lagi retain ni. Kita anjurkan kempen-kempen. Kita bagi hadiah, kita bagi cabutan bertuah, kita buat suri. Itu adalah benda-benda yang kita nak menggerakkan industri bersama-sama, insya-Allah. Alright, baik okey, itu dia. Okay, next. Okey, tuan-tuan dan puan, kalau ada soalan, okey, lepas ni boleh tanya soalan ataupun tuan-tuan simpan soalan itu pada sesi soal jawab nanti Boleh insya-Allah boleh. Ni fokus sebab apa yang saya nak bagi ni adalah gist ataupun dia panggil kunci-kunci yang sangat-sangat rahsia yang penting, yang kalau tuan-tuan faham apa yang saya faham, maka tuan-tuan sebenarnya tak boleh duduk diam dah sebenarnya. Right? Sebab itu saya nak beritahu dekat sini tuan-tuan, projek 3T kita, rahsia manasik 3T ni, dia adalah tiang, dia adalah tonggak, dia adalah teras. 3T itu adalah tonggak, tiang, teras. Kan? Yang mana tuan-tuan, ekosistem ni bukan satu benda yang mudah untuk kita bina. Kan? Ekosistem kita dalam training and education, kita ada produk-produk yang berkaitan dengan dengan basic, advanced mastery. Nanti mungkin kita share sikit. Kemudian kita ada travel and services, kita ada fokus kepada package umrah, package pelancongan Muslim, services korban, umrah badal, haji badal dan sebagainya. Kan? Akikah. Itu adalah antara dalam travel and services. Kemudian trading and wholesale ni, produk-produk yang diperlukan dalam pasaran ataupun keperluan orang, jemaah nak pergi umrah, jemaah balik daripada umrah,
kan? Nak dapatkan kurma, nak dapatkan air zam-zam, nak dapatkan minyak wangi contohnya, insya-Allah dia akan ada dalam 3T ni, kan? Ini adalah ekosistem dalam manasik sebagai teknologi startup business ataupun teknologi startup company lah. Alright, ini tiga trust. Tuan-tuan pegang saja. Kalau orang cakap apa kelebihan manasik, apa yang manasik ada yang company lain tak ada, kita ada projek 3T, kan? Training and education pun kita ada. Orang nak belajar sampai peringkat diploma, sampai ke peringkat ijazah nanti, sampai ke peringkat master PhD pun insya-Allah ada dalam ekosistem bisnes kita. Orang nak cari package umrah, bukan hanya package umrah syarikat A, syarikat B pun ada, syarikat C pun ada, insya-Allah, kan? Orang boleh buat pilihan, kan? Daripada pelbagai brand yang ada dalam pasaran. Okay, insya-Allah. Alright, walaupun kita tak start dengan banyak dulu tuan-tuan, kan? Sebab kita tak perlu ramai dulu sebenarnya. Kita nak menggerakkan ini, mungkin start dengan 5 ke 10 syarikat pun dah cukup sebenarnya. Alright? Okay. Dan ini antara produk training kita yang tuan-tuan dan puan kena tahu sikit. Saya buat apa dia panggil summary lah sikit. Kita ada kita dah bermula 2011. Ini yang kita bermula daripada akademi MTC. Kita ada produk basic, kita ada advance, kita ada mastery, kita ada daurah Arabia, kita ada daurah plus. Itu dia daurah Arabia plus dengan umrah trended dengan mastery punya program. Okay, kita ada salak certification program untuk kita melahirkan mereka yang nak menjadi pengkursus-pengkursus umrah dan sebagainya. So ini antara 6 signature program dalam training yang utamalah. Selain daripada yang lain-lain tu ada juga, tapi yang ini yang utama. Okay, baik. Right. Teruskan. So ini antara dia lah. Poster, insyaAllah benda ni semua akan ada dalam tuan-tuan dan perempuan punya apps. Tuan-tuan boleh pergi, boleh baca, boleh detail, tengok kelebihan, harga dan sebagainya. InsyaAllah. Okay, next. Okay, yang kedua tuan-tuan, kita ada dalam travel, dalam training. So maksudnya begini tuan-tuan, kita manasik international tadi tu, yang awal-awal tadi tu, dia adalah satu dia panggil parent company ataupun dia disebut sebagai holding company. Maknanya tuan-tuan dan perempuan dalam manasik, sebagai manasik consultant, tuan-tuan dan perempuan sebenarnya di dalam satu ekosistem yang meliputi 4 buah syarikat sebenarnya. Maknanya kalau kita nak set up 4 syarikat ni tuan-tuan, modal dia kan banyak, kan? Kita ada syarikat training. Contoh kalau kita nak cerita tentang syarikat training, kan? Berapa kos kita nak buka syarikat training? Kan? Kita nak kena register dengan HRD Corp. Kita nak kena ada license trainer contoh, kan? Kita nak kena ada modul-modul, nak kena bangunkan modul, kan? Nak kena ada team pula tu, kan? Tapi hari ni tuan-tuan, semua kita dah sediakan untuk anda. Kalau kita cerita tentang travel and services, kita nak kena ada syarikat yang berlesen, kan? Nak kena daftar dengan syarikat lesen, kena daftar dengan MOTAC, kan? Tourism, kan? Pelancongan, syarikat di bawah pelancongan lah, kan? Kena ada license. So nak buka syarikat pelancongan berapa pula modal dia? Nak kena ada pejabat, nak kena ambil license, nak kena bayar paid-up capital sekurang-kurangnya 200 ke 250,000. Nak kena set up company sebab dia nak kena check sebelum bagi lesen, dia nak kena pergi tengok office ada atau tidak, kan? Dia tak nak office maya aja, kan? Kalau trading, tuan-tuan nak kena, kalau nak set up satu syarikat yang melibatkan trading, kan, maka dia ada nak kena ada produk, nak kena ada tempat nak simpan stok. Kalau nak beli kurma, nak beli air zam-zam semua, kan? Betul, nak kena modal awal, nak beli jubah, nak beli kain ihram semua. Jadi kos dia pun berpuluh, beratus, berjuta mungkin. Tapi hari ni tuan-tuan, apa yang tuan-tuan yang menariknya dalam platform manasik yang kita sediakan untuk anda adalah kita 3 dalam 1 punya bisnes. Nampak tak? Dan bisnes ini kita teknologikan pula. Memanglah ada modal, tapi tak adalah saya suruh tuan-tuan start dengan nak buka modal berpuluh, beratus, berjuta. Tak ada. Start dengan RM500 dia modal kita, kan? Ekosistem ni kita bagi kepada anda, insya-Allah. Okay, next. Okay, baik. Okay, so dia ni so dalam travel and services tuan-tuan, okay, kita ada satu lagi dia panggil
subsidiary company kita yang akan menguruskan package yang dimasukkan ke dalam sistem manasik apps tadi tu. Okay. Kita menggunakan Manasik International Travel Consortium. Kenapa International Travel Consortium? Sebab kita nak menjadi pelengkap kepada industri. Kita tak nak bersaing dengan mereka. Walaupun secara hakikatnya nampak macam bersaing, tetapi tidak. Okay? Jadi kita nak gabungkan, duduk dalam konsortium, duduk di bawah platform ataupun brand Manasik. Okay? Walaupun mungkin sebenarnya dia adalah syarikat A, syarikat B, syarikat C, tak apa. Sebab ini adalah cara untuk kita naik sama-sama. Ataupun orang kata sama-sama naik. Sama-sama menjayakan. Okay? Pakej umrahnya, umrah ziarahnya, pakej haji nanti insya-Allah, pelancongan muslimnya. Kan kita ada perkhidmatan, services, badal umrah, badal haji, kurban, akikah, dam, wasiat, wakaf dan sebagainya. Okay? Ini adalah benda yang kita buat ekosistem dalam Manasik. Okay. Tapi ada orang tanya dengan saya, dia kata, Ustaz, kenapa nak kena beli package dengan Manasik kan? Saya boleh dia pergi ke syarikat A, syarikat B tu dekat dengan rumah saya. Kan? Yalah sebab Manasik tak dekat lagi dengan rumah dia kan. InsyaAllah apabila kita dah berkembang, kita dah ada Manasik office di setiap daerah di satu Malaysia nanti. Kan? Dan lepas tu, dia nak beli package umrah, dia nak pergi package pelancongan. Kan? Dia kena pergi melalui Manasik. Dia pergi masuk pintu Manasik, tapi dia nak pergi syarikat A. Tapi dia beli package Manasik, dia beli syarikat A punya package melalui pintu Manasik. Jadi orang tanya dengan saya, kenapa? Kenapa dia nak kena beli melalui Manasik? Apa dia punya manfaat dia? Apa dia punya sebab dia? Kan? Yang ini rahsia ni yang saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Sebelum tu, next dulu. Back dulu. Okay. Okay, ini rahsia yang saya nak share dengan tuan-tuan dan puan-puan. Jadi saya nak cek dulu. Dekat dalam ni kita ada lebih kurang 59. Adakah anda masih lagi bersama dengan saya? Sebelum saya nak share benda yang penting ni. Ada 7 sebab. Kalau tuan-tuan masih lagi bersama dengan saya, tulis nombor 3 dekat ruang chat. Nombor 3. Okay, sebab saya takut saya bercakap seorang-seorang ni kan. Okay, baik. Yelah. Kita tak nampak ni kan. Okay, baik. Alright, terima kasih. 3, insyaAllah. Okay. Jadi inilah adalah antara value add ataupun dia panggil value proposition. Satu value, nilai yang kita proposekan kepada jemaah kita ataupun bakal jemaah yang nak membeli package melalui Manasik platform. Okay, kenapa kau kena beli dengan aku? Dalam istilah orang kampung cakap macam itulah. Kenapa hang kena bayar dengan kita, kena guna platform kita, sedangkan dia pun boleh pergi direct dengan syarikat tu kan, tapi kenapa nak kena masuk melalui pintu kita? Ini persoalan yang tuan-tuan dan puan akan dapat, dan tuan-tuan dah ada jawapan dia malam ini. Okay, next. So apa dia tuan-tuan? Ada 7 sebab. Sepatutnya saya nak kena minta dia orang ni keluar satu-satu ni. Jangan terus keluar 7-7 ni. Satu-satu barulah dia surprise sikit kan. Okay. Yang pertama tuan-tuan, kita start daripada kanan dulu. Okay, belah kanan saya ni. Okay, yang pertama tuan-tuan adalah jaminan harga yang sama dengan package travel lain. Maksudnya apa? Kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi kepada syarikat A, katalah package dia 7990. Tuan-tuan pergi ke dalam sistem Manasik, tarikh yang sama, penerbangan yang sama, naik kapal terbang apa, hotel yang sama, hari jumlah pun sama, semua samalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kami beri jaminan bahawa harga pun sama. Kan? Faham Maksudnya apa? Katalah pergi dekat syarikat, tuan-tuan nak pergi ke syarikat A ni, dah set dah nak pergi syarikat A ni. Tapi aku pergi melalui Manasik lah. So pergi dekat Manasik, dah check dekat syarikat A, tapi daftar dengan Manasik. Kenapa? Sebab harga dia sama juga. Nampak? Itu yang pertama. Itu value yang pertama. Kita bagi jaminan. Harga kita takkan kita markup. Kita tak markup harga daripada syarikat yang kita promotekan. Yang kedua tuan-tuan adalah double service. Tunjukkan sikit. Macam tu. Double service ni maksudnya apa tuan-tuan? Hari ni kalau tuan-tuan direct
dengan syarikat A ataupun jemaah kita direct dengan syarikat A, dia hanya dapat servis daripada syarikat A sahaja. Tetapi kalau dia masuk ataupun dia membeli dalam harga sama, tapi dia dapat double servis, bagus ke? Sangat bagus untuk seorang klien. Bagus kan? Sangat baguslah. Sebab apa? Sebab kita bagi dia double servis. Manasik pun servis, syarikat A tadi pun servis dia. Kalau syarikat A tak servis dia, manasik akan bagi tahu, kenapa kau tak servis ni? Apa benda ni? So kita ada pushing factor untuk yang dia punya akhirnya manfaat yang besar kepada jemaah kita. Kan? Kalau dia buat hal ke apa ke, kita pun akan push syarikat tu membantu jemaah. Nampak tak? Baguslah, ada double service. Kalau ada masalah, dia boleh refer dengan syarikat tadi tu dulu. Kalau syarikat tu tak settle, dia beritahu dengan manasik. Kita pun akan cuba cari jalan macam mana kita boleh bantu dia. So itu dia sebut double service. Harga sama, tapi dapat double service. Kan bagus. Yang ketiga tuan-tuan, keluar satu-satu ni bagus ni kan. Okey. Yang ketiga adalah tuan-tuan dan puan-puan, jemaah tuan-tuan dan puan-puan yang daftar melalui sistem kita nanti, kita akan berikan mereka 1 bulan akses sistem e-Hajj modul basic. Percuma, nilai dia 297. Walaupun kita jual RM97 betul lah, tapi nilai asal dia adalah 297. Kita bagi dia akses sebulan tuan-tuan. Takkanlah tak boleh belajar khusus umrah dengan soal jawab sebulan. Kalau next lepas sebulan dia dah tak boleh akses, so dia upgrade, dia bayar, tuan-tuan akan dapat komisen lah. Yang ini kita bagi dia free. Nampak tak? Bagus ke? Bagus tuan-tuan. Mana ada dia pergi dekat sana dapat, dia dapat khusus umrah. Khusus umrah pun kalau beli dengan kita, syarikat tu pun buat. Kan khusus umrah. Pergi dengan manasik pun ada buat khusus umrah. Tetapi yang ini dapat ekstra lagi tuan-tuan, sistem pembelajaran walaupun modul basic untuk umrah dan haji. Dan ada soal jawab lagi dalam tu, Masya Allah. Kan? Kita bagi dia free. Ini pun sudah bernilai. Yang ini pun sudah, orang kata, tak boleh diberikan dalam syarikat travel di luar sana. Yang keempat tuan-tuan, satu lagi. Kita akan bagi dia e-book, buku. Tapi dalam bentuk e-book, mudahnya umrah, bukan bersama salak. Mudahnya umrah dengan kaedah salak. Okey. Ini petang tadi baru buat ni kan. Okey, nampak kan? So buku ni, tapi dia bukan dalam printed book. Kita nak bagi dalam bentuk e-book. Dia boleh download dan dia boleh baca. Kenapa kaedah salak kita perkenalkan oleh AMTC? Sebab ini adalah kaedah pembelajaran dan pengajaran yang efektif. Yang berkesan. Kan? Jemaah dia akan cepat faham dengan kaedah ini. Kan? Siapa yang akan melakukan? S tu siapa? Alatan apa? Aktiviti apa yang dia kena buat? Contohnya tawaf, sa'i ke apa kan? Siapa tu? Lelaki, perempuan, kanak-kanak. Kan? Kemudian lokasi dekat mana L tu? Alatan apa nak kena bawa barang-barang, pakai ihram ke apa kan? Dan K adalah keterangan tentang hukum hakam berkaitan. Jadi kita bagi dia free tuan-tuan. Itu yang keempat. Yang kelima, kita nak bagi dia satu lagi dokumen yang kita dah siapkan, iaitu besarkan sikit. Macam tu lah. Cantik. Okay. Dokumen wasiat. Ni tuan-tuan Ni dia. Kita dah siap printed dah tuan-tuan. Kita nak bagi free. Kalau tuan-tuan dan perempuan, tapi benda ni jarang diamalkan oleh mana-mana syarikat. Kan? Dan banyak juga kita punya jemaah kita, dia tak endahkan benda ni. So kita nak tekankan sikit. Bahawa sebelum dia nak pergi umrah, nak pergi haji, buatlah dokumen wasiat. Bukan kita nak suruh dia buat declare harta dia, tak. Hanya dengan melantik wasi ataupun pentadbir pusaka. Itu je. Let's say dia pergi tak kembali. Kan, at least adalah dokumen ni yang kita punya lawyer boleh uruskan bagi pihak dia. Kan, kalau kita buka file ni sebelum dia pergi umrah, kan kita charge RM350 ni tuan-tuan. Tapi oleh kerana tuan-tuan dan perempuan, klien kita beli melalui ini, kita bagi free je tuan-tuan. Tapi cara dia macam mana? Kena datang office lah. Ataupun masa khusus umrah kita boleh bagi, ataupun semasa di airport ke, ada banyak cara lah. Ataupun kita post ke, kan? Tapi dia kena bayar lah kos postage tu kan. Tu dia kena datang pejabat. Okay, so kita akan bagi. Okay, itu pun ada nilai yang tersendiri. Okay, next.
Okey, kemudian yang ke berapa dah ni? 4, 5. Yang keenam adalah peluang menjana pendapatan melalui manasik platform. Okey, dan insya-Allah menunaikan umrah secara percuma. Sebab setiap jemaah yang masuk dalam kita punya komuniti ataupun circle kita tuan-tuan, okey, walaupun dia sebagai jemaah, mula-mula dia pergi jemaah tu dia bayar sendiri kan. Dia balik, tuan-tuan dan puan boleh ajak dia jadi manasik consultant. Kan? Kenapa tak nak sebarkan kebaikan ini kepada umat yang lain, kepada rakan-rakan, kenalan mereka. Dan dalam masa yang sama dia dapat pahala, dia dapat upah hala sekali. Upah sekali, upah hala. Nampak? Jadi kita boleh cerita dengan dia, inilah peluang untuk tuan-tuan dapat kebaikan, berkongsi kebaikan, dapat pahala, dapat upah sekali. Kan? Jadi ini adalah peluang yang jarang-jarang diberikan oleh mana-mana syarikat. Dan yang terakhir tuan-tuan, yang ini yang paling penting dan paling best sebenarnya, apa yang insya-Allah kita akan cuba usahakan bersama dengan kita punya travel partner kita yang bersama dalam manasik punya platform ni, mereka yang beli melalui manasik, okay, kita ada money back guarantee. Maksudnya apa? Kalau katalah ada masalah tak dapat terbang, kita akan pastikan dia terbangkan, okay, dengan package yang setaraf mungkin. Ataupun kalau tak boleh juga, mungkin kita boleh refund dia punya, tapi dia ada dia punya terma dan syarat lah. Cuma kita boleh katakan, pergilah dengan hati yang tenang. Maksudnya daftar, beli package dengan kita, beli dengan hati yang tenang lah. Maksudnya dia tak risau, aku kena scam ke, aku kena tipu. Sebab apa? Sebab syarikat-syarikat yang kita masukkan dekat dalam ni adalah syarikat yang kita dah buat due diligence. Syarikat yang kita dah tahu dia punya reputasi. Syarikat yang kita tahu dia boleh menjadi, dia panggil apa tu, memberikan khidmat yang terbaik insya-Allah. Walaupun tidak sama. Kalau kita jadi khidmat yang terbaik dengan orang ni mungkin tak baik, orang ni baik. So benda tu subjektif. Cuma secara generalnya insya-Allah ini adalah komitmen kita tuan-tuan, 7 sebab kenapa kena tempah package umrah melalui manasik. Jadi saya nak tanya dengan tuan-tuan dan puan yang ada 61 orang dekat sini. Kalau tuan-tuan dan puan sebagai seorang user, sebagai seorang jemaah, kan agak-agak tuan-tuan dan puan apabila tuan-tuan dah tahu tawaran yang diberikan oleh manasik punya platform, tuan-tuan nak pergi umrah nanti, agak-agak tuan-tuan pergi direct dengan syarikat tu ataupun tuan-tuan beli syarikat tu punya package melalui manasik. Saya nak tanya tuan-tuan, boleh tak jawab dekat chat tu? Kan? Nak pergi ke manasik ke ataupun nak pergi direct? Kan? Pergi direct pun boleh juga, tapi tuan-tuan tak dapatlah 7 offer yang kita nak bagi ni. Offer buat ni. Masya-Allah, terima kasih kepada yang respon. So maknanya tuan-tuan, daripada common sense orang ni tuan-tuan, dia nak, kalau boleh dia nak bayar, dia nak dapat banyak benda manfaat. Jadi itu adalah sifat manusia. Jadi apa yang kita boleh buat adalah tawaran ini kita bagi pada dia. Kita jumpa kawan-kawan kita dekat pejabat, dekat surau, dekat masjid, dekat koperasi kita ke mana-mana kan. Jomlah pergi umrah tapi beli dengan masjid. Kau akan dapat 7 ni. Tuan-tuan gunakan 7 cerita ini, 7 manfaat ini, saya yakin dan percaya jualan tuan-tuan akan melonjak. Nampak tak? Jualan tuan-tuan akan melonjak tinggi. Kan? Sebab apa? Sebab tanpa additional cost, harga yang sama, double service, bagi lagi akses sebulan, kan? Kita bagi lagi e-book, kita bagi percuma dokumen wasiat, kita bagi dia peluang perniagaan lepas dia balik, kita bagi dia garanti sebagai penjamin, manasik menjadi penjamin supaya dia boleh diterbangkan walau apa sahaja keadaan. Jadi sebenarnya tak ada sebab untuk mereka akan menolak kita tuan-tuan. Okay? Kecuali kita tak tahu. Kita sendiri tak faham apa yang kita jual. Itu dia. Alright, baik Alright, okay. Terima kasih kepada yang respon. Okay, next. So ini poin penting yang saya nak share pada malam ni sebenarnya. Okay. So platform usahawan perniagaan. Untuk melahirkan usahawan digital tu semua orang dah tahulah. Menggunakan aplikasi kita insya-Allah yang pertama di Malaysia. Okay, next. Alright, okay, baik. So ini adalah, okay, part saya dah habis dah. Ada lagi yang okay. Saya ingatkan dah habis. Okay, baik. So apps manasik consultant ni tuan-tuan. Okay, kita terus pada roadmap.
Okay, roadmap ni tuan-tuan, tuan-tuan dan perempuan hari ni join kita sebagai manasik consultant. Orang yang menjadi manasik consultant, dia adalah jurujual. Dalam bahasa mudah lah, jurujual. Dia adalah agent. Kan? Dia kena agent. Tetapi tuan-tuan jangan start dekat sini tuan-tuan. Tuan-tuan kena ada mindset. Apabila tuan-tuan join sebagai manasik consultant, tuan-tuan dah kena ada mindset macam mana tuan-tuan nak terus pergi kepada manasik manager. Okay? Kena upgrade kepada manasik manager. Betul. Miza Atika. Kan? Sebab apa? Sebab kita tak nak selama-lamanya kita nak menjual je tuan-tuan. Menjual tu penting. Tapi tak naklah selama-lamanya. Sebab itu kita kena ada mindset. Macam mana aku boleh jadi manasik manager pula tu? Apa syarat dia nak jadi manasik manager? Jadi syarat dia saya rasa semua dah tahu ada dalam ni syarat. Ada kan? Okey. Kita lagi cerita Okey. Kemudian manasik manager, lepas dia jadi manasik manager, tuan-tuan dah dapat 2 pendapatan. Manasik consultant hanya ada 2 pendapatan lah, 2 pendapatan. Manasik manager dia ada 1 lagi ataupun ada 2 lagi pendapatan tambahan. Maksudnya tuan-tuan ada 4 pendapatan. Manasik branch lagi ganas tuan-tuan. Dia ada pendapatan dekat consultant insya-Allah, dia ada pendapatan insya-Allah juga di manager, dia ada lagi 3 pendapatan dekat manasik branch. So total pendapatan dia, dia punya pintu pendapatan dia ataupun dia panggil corong pendapatan dia tu ada 7 tuan-tuan. Jadi maknanya kalau kita cerita secara logik akal, siapa yang paling kaya tuan-tuan? Siapa yang paling banyak akan dapat duit apabila dia berada dekat manasik branch lah, dia yang paling besar. Kan? Sebab dia ada 7 corong pendapatan. Manasik manager ada 4. Manasik consultant ada 2. Kan? Itu adalah cara simulasi yang kita boleh nampakkan. Kan? Yalah sebab apa macam saya sebutlah tuan-tuan. Manasik consultant modal dia RM500, tapi tuan-tuan dapat ekosistem ni 3 dalam 1 punya ekosistem tuan-tuan. Kan? 3 dalam 1 ni maksudnya apa? Tuan-tuan ada business training, walaupun tuan-tuan tak ada company training pun. Tuan-tuan ada business training tu termasuk universiti punya produk pun tuan-tuan boleh jual. Kita ada diploma, kita ada tu macam universiti punya produk. Kalau universiti nak jual, dia kena ada universiti dulu. Nak kena ada universiti, nak kena beli college lah, universiti kan kos dia banyak. Kan mungkin berjuta, tapi tak perlu tuan-tuan. 500 dah cukup dah. Kan? Bukan hanya untuk training. Tuan-tuan boleh pergi kepada travel punya. Travel kalau nak buka RM200,000, RM300,000. Belum lagi kos lagi, belum lagi pejabat lagi, belum. So RM500 tuan-tuan sangat-sangat berbaloi tuan-tuan untuk tuan-tuan memulakan perniagaan. Okay, baik. Alright, next. Okay, kemudian manasik branch ni tuan-tuan, kita memberikan satu keistimewaan kepada anda yang berada di mana-mana daerah yang masih lagi kosong. Maksudnya daerah tu belum ada manasik branch. Tuan-tuan boleh apply. Kita akan interview dulu tuan-tuan. Bukan sebab kita nak ambil duit tuan-tuan. Tak. Tadi ada satu sahabat yang datang jumpa saya. Dia nak tanya tentang manasik branch di Kota Baru. Kan? Tapi cuma saya kata saya bukan nak ambil duit. Tapi saya nak interview dulu. You ada team tak? Okay, modal tu satu perkara lah. Kan? Modal tu penting kan? Tapi you ada team tak? Siapa yang akan menggerakkan? Apa perancangan you? So kita buat due diligence juga. Kita buat interview dulu. Kalau dia tak mampu, tak apa. Fokus kepada manasik consultant dulu. Macam tadilah kan? Pecahkan telur dulu. Nampak? Tak kisah. Kita bukan urgent sangat kita nak ni. Tapi dari segi expansion syarikat, branding, marketing memang penting. Kan? Cuma kalau tak mampu seorang, carilah tim. Macam baru ni saya berada di Johor Bahru. Ada 4 orang manasik konsultan yang datang. Kita orang duduk minum-minum hari tu. Kan? Ada yang tanya macam mana. Saya kata kalau tak mampu seorang, cari tim. Di kalangan manasik you dekat kawasan you tu, pakat-pakat. Dan kongsi, buat sama-sama. Kita bantu. Kan? Tak ada masalah. Alright? Okay. Contohnya manasik Brand Kuantan. Okay, daerah Kuantan. Tuan-tuan tengok merupakan salah satu daerah di negeri Pahang dan merupakan ibu negeri Pahang. Nampak? Kemudian jumlah seramai penduduk dia ada lebih daripada 500,000 pada tahun 2020. Sekarang ni mungkin dah meningkat. Ada 6 mungkin, 2 bandar, 2 pekan. Kan? Tapi kalau kita sebut branch sahaja ada berapa? Daerah dia besar ni, nampak ni. Besar ni. Branch ni. Kan? Termasuk dengan Bersera, Hulu Kuantan,
Hulu Lepa, Kuala Kuantan penuh, Sungai Karang. Saya pun tak pernah dengar pun. Kan? Jadi benda ni lah yang kita apa inilah kita kita nampakkan kan peluang yang besar. Kalau dekat kawasan manasik branch ni ada lebih kurang 82% orang Islam. So itu adalah target market kita sebab dalam industri umrah haji kita punya pelanggan kita adalah Muslim kan, 100% Muslim. Okay, next. Okay, kita pergi sikit pada reward plan tuan-tuan. Apa yang saya sebut tadi. Sebagai seorang manasik consultant, tuan-tuan ada hanya 2 pendapatan sahaja. Yang pertama, pendapatan daripada penjualan produk 3T tadi tu. Training, travel, trading. Tuan-tuan akan dapat 50% daripada pendapatan manasik apps. Manasik apps dia kena ada income. Jadi tuan-tuan dapat 50% daripada income dia. Katalah income dia 800 untuk satu produk itu, maka sebagai seorang manasik consultant, kita bagi 2. 400 orang contoh. Okay. Dan yang kedua, income yang kedua, pendapatan yang kedua adalah daripada rekrutmen. Rekrutmen ni maksudnya apa dia? Membership sebagai manasik consultant. Dia lifetime, one time kan, alive. Maksudnya dia one time sahaja. Okay. Pendapatan tu pun sekali je lah. Kita rekrut, tapi jualan berlaku berkali-kali. So dapat 20%. 20% daripada mana? Kita kira. Seorang MC yang bayar RM500, kita bagi upah referral sebanyak 20%, iaitu kalilah RM100. Itu je nak faham mudah. So manasik consultant, ingat, dia hanya ada 2 income saja dalam bisnes manasik. Okay. So next. So kalau kita nak tambah income kita, so kita kena ada plan untuk jadi manasik manager. So manasik manager dia ada 2 pendapatan tadi tu dah sama dah. Kan? Personal sale dengan rekrutmen. Tetapi dia ada 2 lagi pendapatan. Pada produk dia akan dapat 10% overriding. Dan pada rekrutmen dia akan dapat 5% overriding. Okay? Dan dia ada syarat dia. Bukan senang-senang kita nak bagi dia naik pangkat dan dapat overriding tuan-tuan. Sebab kita bukan MLM, bukan. Kita nak dia ada usaha. Walaupun taklah besar mana. Kan? Untuk dapat pendapatan yang personal sale dengan rekrutmen tu memang tetap dia akan dapat. Untuk akaun manasik consultant dia dapat. Akaun dia yang manasik manager ni, dia akan dapat 10% apabila dia ada personal sale sebanyak 5,000. Bukan 5,000 dah. Dia dah meningkat kepada 10,000 kan. Okay? 10,000 maksudnya lebih kurang dalam seorang dia jemaah sebulan. Dia layaklah dapat override 10 orang dia punya MC tu secara terkumpul. Kalau dia introduce 10 MC, dia akan dapatlah. Dia akan dapat naik pangkat sebagai manasik manager. Kan? Dan 10 tu terkumpul dalam masa 3 bulan tuan-tuan. Lepas dalam masa 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, dikiraan dia begitu. Okay, 5,000 ni tahun lepas punya offer. Masuk tahun 2024, kita naikkan kepada 10,000 dan introduce 10 MC tu kekal, tetapi dulu dia terkumpul. Sekarang ini start pada Januari ni 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Kenapa? Sebab kita nak suruh dia terus pecut kan. Kalau seminggu seorang, 12 minggu, 3 bulan kan. So 10 minggu dia dah dapat 10 orang dah. Dan dia naik pangkat, dia takkan turun-turun dah. Okay. Tapi untuk personal sale, dia kena ada personal sale dia sendiri. Apa saja produk, campur-campur, ada cukup 10,000, dia akan naik pangkat. Okay. Alright, baik. Okay, dan contohnya tuan-tuan, dalam manasik manager ni, contohnya kalau katalah tuan-tuan dan perempuan buat jualan satu package, manasik dapat 800, maka daripada 800 tu yang manasik masukkan dalam sistem, 10% dia adalah RM80. Kalau tuan-tuan ada 10 orang ejen, sebulan seorang je dia bawa, tuan-tuan akan dapat ekstra lagi 80 kali dengan 10, 800 lah. Kan? Kalau keahlian ataupun membership sebagai manasik consultant, 5% daripada RM500, RM25. Kalau berlakulah 10 orang manasik consultant tuan-tuan, dia rekrut 10 orang tu, sebulan dia rekrut 2 orang je. Kan?
Jadi maka tuan-tuan akan dapat RM25 kali 2. Kali dengan 10 orang, dapat lagi lah. So banyak. Okay. Personal sale MM akan dapat overriding juga ke? Personal sale, betul lah. Personal sale daripada MM tu, maksudnya manasik manager, dia akan dapat personal sale daripada grup dia. Grup dia sahaja. Okay. Katalah dia ada 10 orang tadi tu, sebab dia nak naik pangkat kan dia kena ada 10 orang. Okay. 10 orang, dia akan naik pangkat dan dia akan override 10-10 itu. Dengan syarat dia ada personal sale 10,000. Jualan bukan komisen jualan. Jualan ni maksudnya katalah dia dapat satu package umrah, nilai package umrah 10,000. Layaklah. Kan? Ataupun dia ada package pelancongan, dia dapat dua-dua ke, satu package pelancongan 5,000, 10,000, layak juga. Okay, baik alright, baik. So next. Dan ini dah 4 dan bonus untuk manasik branch dia ada 3 lagi tambahan. Yang pertama tuan-tuan, ni yang paling menarik tuan-tuan So dia ada sistem yang lain untuk MB ni. Maknanya dia pegang satu sistem dan dia ada pejabat dekat kawasan dia yang dia usahakan. Sebab itu MB ni dia punya modal macam orang nak buka company lah. Kena ada company, kena ada office. Kan? Tapi tak perlu office besar-besar. Cukup ada ruang untuk beraktiviti, cukup dah. Kan? Contohnya dalam 300 square feet ke 400 square feet pun dah cukup dah. Kan? Sewalah 300 ke 500 ke, kan? Tak kisah. Kan? Sebab kita nak gerakkan. Kan? Tapi kalau ada yang besar, dia punya plan lagi besar lah ke depan. Okey, baik. So bonus dia tuan-tuan, yang pertama adalah royalty. Okay, royalty maksudnya dari segi semua belian daripada daerah MB tu, berlaku belian saja dekat daerah dia, jajahan dia, dia akan dapat 5% daripada jualan tu. Nampak tak? 5% tu daripada perkongsian pendapatan ataupun keuntungan lah. Kalau keuntungan tu RM100, dia dapat RM5. Kalau keuntungan company HQ RM1,000, dia akan dapat RM50. 5%. Royalty. Tak kisah siapa yang beli, yang penting orang tu daftar melalui daerah dia. Postcode dia contoh. Jadi dia akan dapat. Itu dia menamakan royalty. Yang kedua, bonus yang kedua adalah bonus MB bonus. Manasik branch punya bonus. 5% daripada semua jualan satu Malaysia tuan-tuan. Yang melibatkan manasik branch punya tempat, kita akan poolkan. Dia macam pool lah ni. Masukkan dekat dalam satu tabung. Dan kita akan agih-agihkan kepada semua manasik branch. Maknanya jualan macam pool lah, satu Malaysia lah. Kan masuk. Tapi dia ada sistem point je. Yang ni detail ni kita akan cerita dengan manasik branch sampai dia faham. Kemudian yang ketiga adalah bonus recruitment. Maksudnya setiap recruitment yang berlaku di bawah dia punya hierarchy ataupun dia punya network dia ke bawah, maka dia akan dapat 5%. Tanpa batas. Sampai ke mana pun, selagi mana dia dalam hierarchy dia, dia akan dapat 5%. 5% tu nilai dia kalau daripada 500, RM25 lah. RM25, 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 RM25. Katalah bulan ni ada network dia, registration MC saja daripada network dia saja satu Malaysia. Walaupun dia dekat Kuantan, tapi dia ada dekat Terengganu, dekat Kedah, dekat Melaka kan. Ada orang join MC saja, dia akan dapat RM5, 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 RM25, RM25, RM25 macam tu. Nampak itu adalah bonus recruitment untuk dia. So nampak tak? Dia ada 7 total income reward. Okay, baik. Next. Okay, baik. So ini contoh saya bagi saya bagi contoh lah MC. MC katalah basic, produk basic, keuntungan HQ manasik apps adalah RM30. MC dapat 50%, RM15 lah. MM dapatlah RM3. Kecil lah sebab basic produk ni RM97 je. Kan? Untuk advance kita jual 3497 contoh harga yang terbaru So kita punya profit margin untuk apps adalah 900. So daripada 900 tu adalah 400.5 untuk MC, RM90 untuk MM dan RM45 campur RM45 untuk MB. Okay, mastery program contoh untuk professional diploma. So apa tu keuntungan yang kita masukkan adalah 1,400 kan.
700 untuk MC, 140 untuk MM, RM70 untuk MB, campur lagi RM70 untuk pool yang dia akan berkongsi secara point. So daurah Arabia contohnya kita ada 500, 200.5. MM dapat 50, 25, 25. So detail calculation akan berlaku dalam sistem anda. Okay, next. So, ni contohnya kalau untuk travel, kalau package B2B dengan own package. So kita ada dua method sekarang ni. Sepatutnya tiga tetapi kita fokus dua dulu. Method yang pertama adalah manasik buat B2B dengan syarikat A, syarikat B, syarikat C. Okay, ni contohlah contoh. B2B dia punya profit dia tak banyak sebab kita tolong jualkan package syarikat itu. Maka syarikat tu dapat keuntungan, kita pun dapat untung sikit, bagi sound sikit, dapatlah RM135. Ni contoh. Paling kecil lah. Okay. Kemudian, kalau kita buat own package, barulah dia besar. Kan? Maknanya keuntungan kita dalam 540 untuk satu jemaah kan. So kita bagi share dengan MC kita. MC dapat satu jualan 270. Ni contoh saya bagi. Kan? Okey lah. Kalau dapat 10 orang dapat RM2,700. Kan? MM dapatlah dalam kiraan yang sama. Percentage tu dia akan override. Tapi kalau kita cerita, kalau dia MC dan dia MM, untuk own package, commission dia dah melebihi RM300 satu jemaah. Nampak tak? Itu dia. Okey, kalau dia MB, lagilah dekat RM400. Nampak? Okey, baik. Okay, go. So, ini services untuk badal haji. Okey, ini adalah portion yang dalam sistem kita. RM400 keuntungan dalam badal haji dalam sistem. Maka keuntungan RM400 ni kita bagi MC 50%, MM 10% dan MB 10% lagi. Okey, 5 campur 5. So 240, 280 adalah payout kita. Okey, maksudnya sistem retain RM120 je dalam sebagai keuntungan. Perkongsian keuntungan. Badal umrah RM120, RM60, RM12, RM66. Dia pecah walaupun kecil tapi kita nak volume dan kita nak produk itu sellable. Maksudnya boleh jual dekat pasaran. Dan dia kompetitif lah. Kita tak nak terlalu mahal sangat dan tak naklah terlalu murah. Okey, korban pun sama, akikah pun sama. Lebih kurang RM40. Nah, satu korban, akikah kambing katalah jual RM500, 500 setengah contoh kan. Jadi komisen RM40. Okey lah. Kan? Kita tak ada buat apa. Operation semua diuruskan oleh syarikat. Okey, semua dalam sistem. Kita boleh tracking dan sebagainya. Okey, RM40. Kalau MN dapat RM8, dah RM48. Kalau dia MB, dah RM56. Okey, baik. Okey, next. Okey, dan yang last sekali tuan-tuan, sebelum saya nak serahkan kepada pengurusi kita pada malam ni, okey, Coach Fahmi kita. Jadi kita ada satu projek yang kita nak lancarkan dalam masa terdekat ni tuan-tuan, iaitu janaan dana masjid melalui aplikasi Manastik. Okey, apa yang kita buat study tuan-tuan kalau dalam industri umrah haji ni, dia punya sinonimnya manusia ni ataupun orang yang mencari package, orang yang senang kita nak dekat dengan kita adalah orang-orang masjid. Kan? Orang-orang masjid, orang-orang surau. Kan? Orang-orang yang pergi semayang jemaah, pergi semayang Jumaat. Itulah dia. Kan? Kalau hari yang biasa, perempuan pun datang. Jadi apa yang kita akan buat tuan-tuan, dan kita akan offer juga kepada semua manasik consultant, manasik manager dan juga manasik branch kita, adalah satu strategi iaitu projek 1000 masjid. Kita nak target 1000 masjid tuan-tuan, yang mana poster kita akan ada dekat semua masjid ni. Okay, tuan-tuan dan perempuan, kalau ada dekat dalam ni ada 57 orang. Kalau setiap orang fokus kepada 10 masjid, kita ada 570 masjid yang kita boleh orang kata pergi menjajah 10 masjid contoh. Kan? So letakkan QR code, kita akan letakkan QR code masjid itu. Bukan kita punya kita nak bagi janaan pendapatan kepada masjid tadi tu. Kan? Kita akan dapat sikit daripada overriding nanti kalau kita naik pangkat. Kita pun bantu juga umat kita kat situ kan. Okay? Jadi
kita akan masukkan QR code masjid tadi tu, dan akaun masjid tadi tu HQ yang sponsor. Maksudnya dia tak perlu bayar apa-apa. Okey. Dan tuan-tuan dan puan kalau dapat directkan dengan masjid tu, kita createkan, tuan-tuan pun tak dapat income lah untuk tajaan tu, tapi apabila masjid itu sudah berkembang di database, maka tuan-tuan dan puan kat situlah akan dapat override kalau tuan-tuan naik pangkat nanti. Nampak tak? Okey. Dan apa offer yang kita akan bagi kepada mereka yang download aplikasi Manasik adalah 3 benefit yang kita akan nak bagi. Yang pertama tuan-tuan, setiap tahun insya-Allah kita akan buat, tahun pertama ni lah, siapa yang download dia tu, dia layak untuk dapat cabutan bertuah. Cabutan bertuah. Package umrah yang kita akan announcekan pada akhir tahun nanti. Tapi dia kena download sekarang lah. Yang kedua, kita akan bagi dia RM10 dalam bentuk point. So maknanya kalau dia download, dia akan tengok dia ada seolah-olah macam e-wallet, dia ada RM10. RM10 untuk dia beli balik apa-apa produk dekat dalam tu lah. Katalah produk umrah, dapatlah diskaun RM10. Kalau produk dia kurma, jual RM100, RM110, dapatlah RM10, tolak RM10 dah jadi RM100. Kan? Nampak? Okey? Baik. Dan dia akan dapat e-book 7 solusi menjadi tetamu Allah. Ataupun e-book solusi menuju Baitullah lah. Kita akan bagi e-book kepada dia secara percuma. Siapa yang download. So, kempen ini adalah kempen projek 1000 masjid dia panggil. Okay, boleh 3 sebab dia download je, dia akan layak untuk dapat 3 hadiah ni. Termasuk cabutan bertuah lah. Cabutan bertuah kita akan bagi seorang je nanti. Okay, next. Dah. Okay, last sekali tuan-tuan dan puan untuk mereka yang baru. Okay, dah mula dah. Faliza, bukan dah mula. Boleh mula anytime. Approach dulu masjid-masjid dan kita akan buatkan design, siapkan dia punya QR tu, QR untuk masjid. Jadi siapa yang nak siapa yang nak jalankan projek ni, kita jual satu A3 tu yang dah siap laminate, kita jual RM5. Tapi kita yang akan buatkan. Jadi kalau you nak target 10 masjid, you punya modal hanya RM50 je. Kan? Kita nak leverage kan. Okay, betul you gerakkan. Tapi kalau you ada modal besar, kita boleh buat apa? Kita boleh buat roll up banting. Kita designkan, tuan-tuan dan puan kena belilah. Sebab untuk cost marketing, kita dah buang dah up to 70% tuan-tuan kepada manasik consultant, manasik manager, manasik branch. Jadi company tak ada kos untuk kos untuk marketing tu kita tak ada, kecuali kalau kita buat sendiri. Yang 70% tu kita tak ada bagi kat orang, so kita boleh print sendiri apa semua. Tapi sekarang ni kita dah bagi kos marketing kepada anda, maka anda lah yang kena dapatkan kos dan buat benda tu, dan insya-Allah impact dia sangat luar biasa nanti. Okey, jadi apa jenis dia tuan-tuan? Mereka boleh bermula dengan RM500. So untuk nak berbisnes dalam ni tuan-tuan, kita kena bermula daripada RM500 sebagai manasik consultant. Sebab apa? Sebab RM500 ni adalah target kita untuk cipta 10,000 yang pertama untuk kita pergi umrah. Kalau kita tak ada 10,000. Tapi kalau ada 10,000, teruslah pergi umrah. Tak payahlah RM500 ni. Kan? Kalau ada 50,000, ada 60,000, teruslah pergi haji. Tak payahlah ada 500. Tapi masalahnya, ramai orang tak ada 50,000. Ramai orang tak ada 60,000, tak ada 100,000 untuk pergi haji. Maka mulalah pergi umrah dulu. Tapi 10,000 pun tak ada nak pergi umrah. Startlah dulu dengan RM500. Mudah-mudahan RM500 sebab untuk kita dapat income dalam umrah dan juga dalam haji kita nanti insya-Allah. Alright, baik. Okay, next. Okay, itu saja. Okay, saya ni, jadi saya nak serahkan, itu adalah sedikit pengenalan penting dan juga secara ni perancangan kita untuk ke depan ni tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita perlukan sokongan dan dukungan daripada semua manasik konsultan untuk menggerakkan industri ini bersama-sama di seluruh Malaysia insyaAllah. Jadi kalau ada apa-apa soalan insyaAllah kita akan cuba tengok dan kita akan jawab nanti insyaAllah. Jadi saya serahkan balik pada Coach Fahmi untuk teruskan sikit lagi agenda kita malam ni sebelum 10:30 kita stop. Silakan. Baik, insyaAllah. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah selesai
penerangan daripada Ustaz Haji Abdullah strategi bisnes kita untuk tahun ini, okey, tahun 2024. Jadi saya harap clear rumusannya lah daripada saya sendiri. Apa yang saya boleh rumuskan, saya simpulkan, Ustaz dah clearkan beberapa perkara. Yang pertama, company kita, bisnes kita, sistem, produk, aplikasi kita, reward, terus dipecah lagi tu, terus setiap produk training tu berapa, dan juga strategi kita yang last sekali. So maksudnya ini adalah ilmu KY lah, rumusan contoh kita belajar untuk induksi. Ini Ustaz lebih macam cakap apa, detailkan lagi, perhaluskan lagi untuk kita semua lebih faham. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya tutup majlis ni kan, saya mohon tuan-puan untuk isi link kehadiran. Okey. Jadi apa yang saya tengah sharekan sekarang adalah cara untuk mendaftar kepada mereka yang first time datang pada malam ini, dengar taklimat tentang manasik berbisnes dalam program keusahawanan manasik. Okay, menjadi seorang manasik konsultan yang mana dapat ujrah hanya pahalanya itu kan mudah saja menggunakan apps kita. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, ini cara untuk mendaftar. Yang pertama sekali, okay, kita buka Play Store kita ataupun App Store kita, search Manasik Consultant. Kita tekan, okay, kita tekan teruskan, kita daftar akaun kita. Tuan-puan perlu meletakkan sedikit detail lah, nama, email dan juga nombor telefon. Seterusnya, masukkan kod. Masukkan kod daripada mana? Masukkan kod daripada sahabat-sahabat yang ajak tuan-puan datang kepada sesi taklimat Sembang Santai bersama dengan CEO kita pada hari ini. Masukkan kod sahabat-sahabat kita. Tidak ada tulislah nama sahabat kita siapa. Dan seterusnya tekan daftar. Okay, warna kuning ni. Daftar Manasik Consultant dan masukkan kita punya account bank dan sebagainya seterusnya. Jadi insyaAllah tuan-puan, kepada mereka yang daftar pada malam ni, saya ucapkan tahniah dan terima kasih. Dan juga terima kasih kepada semua Manasik Consultant yang sudi meluangkan masa sejam lebih, Alhamdulillah. Dan ada sikit lagi pengumuman buat anda semua. Saya ada share dalam grup Telegram, dan saya ada share juga ke grup WhatsApp. Induksi pertama, 2, 3, 4, 5 hinggalah grup WhatsApp induksi yang ke-6 baru ni kan, iaitu Challenge Manasik Refer Program. Ada sedikit perubahan dekat sini kalau kita boleh tengok. Okey, recruiting. Bila mana kita sebagai seorang MC dapat rekrut seorang, okey, tuan-puan layak mendapat cabutan bertuah pelancongan musim ke Aceh. Okey, kita akan buat satu cabutan bertuah. Okey, dan juga yang kedua, bila mana tuan-puan berjaya merekrut 5 orang menjadi manasik konsultan, tuan-puan akan dapat tablet percuma. Kalau tak kat sini dia ada tulis apa, manasik manager kan. Tapi syarat kita untuk 2024 menjadi manasik manager memerlukan 10 orang. Okey, jadi tempoh untuk challenge ini, okey, challenge manasik referral program ini adalah daripada 27 Januari hinggalah 1 Mac. Pemenang akan diumumkan pada 2 Mac, iaitu bersamaan dengan seminar usahawan rukun Islam ke-5 kita. Okey, insya-Allah. Jadi ini yang pertama. Ini semua yang pertama. Jadi insya-Allah dengan penjelasan malam ni daripada Ustaz Haji Abdullah dapat membuka lebih lagi mata kita, mata hati kita juga untuk kita bersama berjuang dalam industri ini. Okey. Pengumuman yang kedua, Surify free ticket yang saya ada maklumkan kepada mereka yang datang waktu induksi baru ni, free ticket diberi khas kepada manasik konsultan. Kepada mereka, kepada MC yang bawa prospek ataupun kenalan ke Surifat. Jadi minimal kita seorang saja, kita bawa seorang kawan join Surifat, kita dapat satu tiket percuma. Mudah hanyalah kan, mudah hanya tuan-puan, kalau kita dapatlah seorang ni, kita dapat rekrut seorang. Nak dapat cabutan bertuah, nak menang, nak diumumkan pemenang, nak dapat hadiah ni kena join Suri. Join Suri tak nak bayar lah kan, macam mana? Bawa seorang kawan dapat tiket free. Jadi dia ada kombinasi lah antara dua kempen ni. Okey, jadi sharekan lagi link kehadiran boleh. Okey, sekejap Jadi itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua yang sudi meluangkan masa pada malam ini. Jadi adakah anda semua sudah clear dan juga jelas perjalanan peranan anda sebagai manasik konsultan?
Kalau jelas, tuan-puan boleh komen di ruangan chat jelas. Dan sekiranya anda bersemangat, lebih lebih bersemangat lagi nak menggerakkan apa ekosistem manasik ini. Bukan saja kita nak buat jualan, tapi kita nak bantu umat di luar sana kan dapat pergi umrah selamat, cepat, mudah, insya-Allah. Boleh type di ruangan chat pagi. Okay, jelas jelas jelas. Terima kasih, alhamdulillah. Okay. Jelas dan bersemangat, alhamdulillah. Jadi insya-Allah semoga perkongsian pada malam ni penuh dengan manfaat untuk anda semua. Dan juga seperti biasa saya boleh umumkan Rabu depan, okay, pagi jam 10 hingga jam 12 tuan-puan boleh datang ke HQ untuk MEP Open Day. Okay, Manasik Internship Program Open Day, Hari Keusahawanan, di mana kita akan belajar. Saya nak tuan-puan bertanya dan kita akan bertindak. Kita ada 3R, kita ada 3T, kita ada 3V. Jadi insya-Allah inilah kita punya elemen-elemen rahsia untuk menjayakan kerjaya anda sebagai manasik konsultan. Itu sahaja insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tangguh majlis kita dengan bacaan kita tangguh majlis kita dengan bacaan tasbih kafarah suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, itu sahaja. Kita jumpa lagi akan datang. Sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suri 5, let's be part of the future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat kaki, hujung kali pusing. Kat bawah manusia, di atas malaikat. Menjadi sedekah. Suri 5, let's be part of the future. Betul ke tak ada masa? Tak lengkap rukun Islam kita. Masya Allah. Berapa rukun Islam? 5 kan? Ya Allah, berilah karunia-Mu untuk mengunjungi rumahmu. Kalau puan-puan kata tak mampu keuangan itu dan ini, bila kita datang ke seminar ni, kita akan belajar banyak lagi solusi yang boleh membawa kita ke tanah suci. Dia tak rasa selain Allah. Dia tak rasa orang lain selain Allah. Dia rasa semua kebaikan. Dia nampak kebaikan. Dia nampak perubahan. Sebab itu orang balik hati berumrah. Kalau tak ada cinta, itu yang dia malas. Saya nampak seminar solusi menuju Baitullah ini satu-satunya